jalan secara demokrasi, bukan demokrasi terpimpin. Tidak ada soal berkenaan dengan ada sekatan-sekatan jawatan-jawatan mana yang tak boleh ditanding. Kerana dalam perlembagaan parti kita ialah apabila seorang itu menjadi ahli, dia berhak untuk memilih dan juga dipilih. Berhak dipilih dan memilih. Dan kita tidak ada resolusi keputusan daripada harian lajnah politik, Majlis Syura mengatakan tidak perlu ada pertandingan. Dan termasuklah juga jawatan naib presiden sendiri pun yang tidak berlaku pertandingan pun sama juga. Kita tidak ada arahan untuk supaya tidak ada berlaku pertandingan. Walaupun sepatutnya Yang Amat Berhormat Menteri Besar Sanusi menarik diri daripada bertanding, dan akhirnya keputusan keluarnya ialah tidak ada pertandingan di peringkat naib presiden. Dan saya ucap terima kasihlah kepada semua rakan media yang telah memberikan liputan daripada awal hingga saat terakhir pada hari ini. Okey. Ya. Dalam ucapan Presiden ada menuntut untuk menarik sokongan bukan Melayu kepada PAS, khususnya tidak ekstrim. Tapi ada setengah pihak berpandangan kenapa macam zaman turun yang ada dulu ramai dia tidak berbeza. Pendekatan itulah yang juga dimainkan oleh zaman Tuan Guru almarhum Nik Aziz pun sama. Kita bercakap soal Islam for all itu sudah lama, dan terbukti dan terujilah ketika Tok Guru Haji Hadi sendiri pun ketika menjadi Menteri Besar di Terengganu pada tahun 1999, dia juga memberikan keadilan kepada pihak bukan Melayu yang berada ke segi demografinya, penduduk bukan Islam di negeri Terengganu lebih kecil daripada Kelantan, tapi kita memberikan keadilan kepada mereka semua. Dan kita tahu bagaimana sejak mutakhir pada hari ini ialah orang bukan Melayu pun dia tidak memberi sokongan kepada kita, namun kita tetap servis sebagai kita apabila menjadi pemimpin kerajaan, kita tetap memberikan keadilan kepada mereka yang miskin, kita bantu walaupun mereka tak sokong kita. Itu soal dia lah. Soal kita tak boleh nak paksa orang untuk nak mengundi kita atau menyokong kita. Dan keduanya ialah mereka cuba nak membezakan antara Tok Guru Nik Aziz dengan dengan zaman Tok Guru Haji Hadi. DAP lah terutamanya. Ingat, DAP keluar daripada Barisan Alternatif pada tahun 2001. Ketika itu Tok Guru Nik Aziz Musyirah Am. Ingat. Yang kedua, Ustaz Fadlina samalah juga, geng-geng PAN bersama jugalah. Konon juga guna zaman Ustaz Fadlina. Ustaz Fadlina juga sebagai Presiden PAS. Waktu tu mereka nak ugut, nak keluar daripada Barisan Alternatif kerana PAS nak mengukuhkan dokumen negara Islam. Okey. Dia nak ugut kita. Kita tu pulang pada Ustaz Fadlina kata lantak hang nak pergi mana pun. Kami nak ugut, kami sorry lah. Semata-mata kita tidak akan, DAP ni akan main sentimen. Apabila orang ikut dia, maka itulah dia punya kawan baik dia. Bila tak ikut dia, itu adalah merupakan orang yang digembar-gemburkan sebagai musuh kepada dia semua. Tapi tak betul. Dan kita buat tu kewujudan di HPP sebagainya, tidak ada masalah. Jadi kita jawab dengan tindakan lah. Kita tahu benda-benda Islamofobia ni bukan saja di dunia, sekarang juga telah pun meratai di negara kita sendiri. Dia ayah dia. Kita sentiasa terbuka. Cakap, mari tolong tunjuk dekat mana yang kita buat zalim kamu. Tolong tunjuk. Tolong listkan satu senarai nama. Nama. Kalau kamu nak, patutnya kamu nak bercakap tentang keadilan, kamu bercakap soal berkenaan orang Melayu di Pulau Pinang. Cakap sana, kamu merintah sana apa yang kamu buat pada orang Melayu sana. Cakap buat sana. Tengok. Patutnya okey wujudkan kedudukan Rizal Melayu ke sebagainya. Buatlah cakap itu kalau betul tunjuk. Lagi soalan Datuk, kita tengok perbincangan bersama kali ini tidak membincangkan sangat soal kerjasama dengan parti-parti rakan yang lain.
zaman lepas ahli mungkin ada yang keliru nak UMNO ataupun bersatu, kali ini tidak lagi dengan suara tersebut. Adakah ini bermakna soal nak bersama dengan UMNO berbanding lagi dan bahkan kita bersama? Nah, sekarang ni kita moving forward dengan Perikatan Nasional dan penyatuan ummah yang lebih besar. Kerana pada kita ialah apabila UMNO pada hari ini yang telah pun bekerjasama dengan DAP. DAP akan puji UMNO apabila mereka itu boleh, jangan tak lawan dia. Lawan dia, kamu dia akan tolak UMNO. Sebab tu kita kedudukan kita tengok dalam pilihan raya di Sipang Jeram, di Pulai sendiri, di Takhir, di Pelangai, sama. Kita tengok bagaimana berlakunya di kalangan undi-undi di kalangan orang-orang UMNO telah memberi kepada Perikatan Nasional. Pada mereka kecewa lah dengan apa yang berlaku. Sebab tu kita hendak kepada bentuk penyatuan Melayu, dan kita beritahu bahawasanya apabila Melayu Islam ni kuat, insya-Allah orang Cina pun terbela, India pun terbela, semua bangsa terbela. Setakat hari ni kita tak bincang. Kita bincang hari ni bersama kita saja. Kalau UMNO nak bersama dengan PAS selepas ini tu bagaimana? Setakat hari ni kita bincang sama kita dulu lah. Kita kukuhkan kita dulu, insya-Allah dia akan mari. Sebenarnya pekat-pekat bawah ni dia tak ada masalah. Pekat atas tu dia apabila dikunci oleh kerana pimpinan DAP dengan mereka tu, I help you, you help me lah. Dan mungkin UMNO lepas nak meninggalkan Pakatan Harapan bersama dengan Perikatan Nasional. Itu kita bincang kemudian lah. Itu mana kita parti kita ada, tak ada parti. Saya tak boleh buat keputusan seorang. Kita ada Perikatan Nasional, kita ada pimpinan sana. Datuk, kalau sebut pasal Raih Sokongan Bukan Melayu tu, semalam bekas ketua, kemarin bekas ketua pemuda PAS, YB Ahmad Nasir, Ahmad Fadli, tahu yang mungkin selepas ni PAS perlu mengubah penampilan untuk mendekati pengundi Bukan Melayu. Penampilan rasa apa yang perlu diubah? Sebenarnya kita buat segala-galanya. Kalau tengok di Kelantan tu, di Dun Kota Lama tu, apa benda yang kita tak bagi pada dia? Kita tahu dia tak bersokongan pada itu terpulang. Kita tunjuk, biar orang kata apa, biar kita yang tunjuk akhlak, cara keadilan kita kepada dia. Mungkin tidak hari ini, mungkin satu masa akan datang. Sebagaimana juga orang Melayu dulu yang jauh dengan PAS, di label macam-macam kan, PAS ni sebagai orang yang ekstrim, pelampau sebagainya kan. Tapi bila mereka dekat-dekat kita, terus menceritakan, menerangkan, akhirnya hari ini orang Melayu kita sudah boleh menerima, terutama zaman medsos. Hari ini orang dapat menerima akses maklumat itu dengan betul. Dulu mungkin zaman hitam putih TV, mereka tak mampu untuk nak dapat maklumat yang benar berkenaan dengan PAS. Itu orang Melayu. Sebab tu kita minta juga, kita akan berterusan mengadakan dialog. Itu kerja kita buat. Orang tak terima biasa. Orang Melayu dulu pun tak terima dulu. Hampir 50 tahun keadaan PAS ditolak begitu. Tapi kita terus. Kita tak pernah kecewa lah. Tak pernah kecewa. So penampilan ni macam mana mungkin boleh ditunjukkan kepada Bukan Melayu? Penampilan hari yang penting ialah kita tunjukkan, utamanya kita ada negeri kita merintah lah. Kita tunjukkan dengan tindakan kita. Tindakan kita dengan bagaimana sifat keadilan yang kita tunjuk pada mereka. Itu lebih senang lah bila kita merintah negeri. Utamanya sebab tu bila kita untung apabila kita dapat merintah Kelantan tu, dia menjadi satu teori domino lah. Leverage ni telah menyebabkan akhirnya orang tengok, dulu mungkin tak orang tengok orang fitnah kan, macam-macam. Zaman-zaman dulu bukan setakat orang Cina, orang Melayu pun sama. Waktu saya duduk di Melaka dulu, ketika PAS merintah di Kelantan, ada orang di kalangan orang Melaka, Melayu Melaka nak pergi Kelantan buat beras. Dia kata di Kelantan tak ada beras. Saya berkata begitu. Berkata begitu. Padahal beras di Kelantan tu orang tak makan beras kita ni, beras panjang nak makan. Kan? Tapi mereka itu sekarang tak timbul dah. Zaman medsos. Awak tipu cakap hari ni dalam 2.5 saat macam saya bercakap ni kan, orang boleh tahu sama ada saya tipu atau tak tipu. Kalau saya katakan tak ada penindasan, nanti orang beritahu ada penindasan, boleh jawab terus. Datuk, dalam pemilihan PAS kali ni wanita paling ramai dalam kursi. Diulas sikit tu. Yang itu menunjukkan sifat keterbukaan PAS. PAS tidak pilih soal-soal gender sebagainya. Kita tengok apa perwakilan dia sudah dapat menilai, bukan soal gender. Dan kebetulan wanita ni memang dia apabila diberikan tanggungjawab memang mereka bekerja sungguh. Sama juga kalau wakil rakyat wanita PAS,
memang mereka ni bekerja dengan penuh tanggungjawab dengan rakyat. Untuk kepimpinan kekal, Setiausaha Agung akan kekal ke? Itu nanti terpulang kepada Presiden lah. Itu saya tak ada beri pandang. Ada gambaran akan dicadangkan kepada Presiden? Nanti itu Presiden yang kuasa prerogatif daripada Presiden. Dia cadang. Soalan first ialah mungkin PAS mempunyai cerita besarlah dalam kaitan nasional. So ada ke macam konflik of interest ke sokong calon yang nak legenda dan calon tu mungkin tak boleh kerjasama dan ada relationship untuk 16 untuk title leadership. Okey, dia apabila adat kita berkawan ni, coalition ni, ada benda yang kita dapat, ada benda yang kita tak dapat. Kalau kita nak bertani banyak, kita bertani solo. Itu ada pengalaman kita PRD ke-14. PRD ke-15 ni, maka kita kawan dengan orang, ada kursi yang kita terpaksa sacrifice untuk menjalin hubungan dengan lain-lain. Itu atas perkiraan kita lah, lajnah politik akan melihat sebagainya. Dalam masa yang sama juga, kita juga akan memastikan supaya rakan-rakan dalam bekerjasama kita ni, mereka juga membanyakkan cawangan, membanyakkan jentera, membanyakkan ahli. Perkara itu perkara yang jalan seiring lah. So adakah PAS akan beri tunjuk ajar kepada kawan-kawan dalam perikatan macam mana nak banyakkan rasa ke mungkin? Itu kita, di kalangan kita ni ada kerjasama. Ada benda yang kadang-kadang kita belajar pada mereka. Kebanyakan di kalangan pimpinan bersatu utama mereka ni pernah banyak duduk kerja kerajaan, bagai kita ada banyak bincang berkenaan dengan soal pentadbiran dan sebagainya. Soal parti pun sama. Mereka juga ada pengalaman. Ada benda yang pengalaman daripada mereka pun kita belajar juga. Kerana mereka dulunya pernah duduk dalam UMNO yang ada organisasi yang banyak kan, rangkaian dia. Itu juga kita ada saling belajar lah. Orang kata Blue Ocean strategi ini kita buat antar parti. Macam mana dengan pendapat ada pemimpin PAS macam Menteri Besar kita tadi kata PAS akan sasarkan Perak dan Pahang selepas ni. Adakah kalau PAS berjaya merampas Perak dan Pahang, PAS akan ikut cara PH yang mana memberikan tampuk pemerintahan itu kepada UMNO? Jadi adakah PAS akan bagi tampuk pemerintahan itu kepada Bersatu jika PAS berjaya merampas Pahang dan Perak? Okey, nanti kita tengoklah. Selalunya nak kena berapa kita menang dulu, baru kita boleh fikir apa kita menang atau tidak kan. Dan soal pelantikan Menteri Besar sebagai exco, komposisi dalam pentadbiran sebagainya itu akan dibincang di kalangan dua parti lah. Kita tak, selalunya kita tak bincang lagi pun dekat ni. Kita bekerja untuk nak menang dulu. Untuk membakar tidak ditentukan. So macam mana yang khususnya membakar ni nak berdiskusi kepada rakyat? Sebab kita tahu kebanyakan rakyat bila melihat yang kita diskusi cuma boleh berlebihan kan? Macam mana rakyat membakar dengan mana isu-isu sokongan yang menawarkan servis-servis terbaik walaupun dari segi depan. Adakah ada alternatif lain untuk dapatkan dana untuk bantu rakyat? Okey, pertamanya rakyat pun faham apa yang berlaku pada hari ini. Dan saya dah ada pengalaman jadi wakil rakyat tak ada peruntukan selama 5 tahun pada 2013 dulu. Kita boleh, memanglah agak orang kata habislah duit ringgit kita ni kan. Macam orang kata apa, macam sekarang ni pun sama juga. Kita boleh, sudah ada kebiasaan lah dalam konteks saya sendiri dan juga apa orang rakan-rakan yang lain. Maka kita sebenarnya macam biasa. Rakyat pun tahu bila hak kita boleh bagilah. Duit daripada kita lah. Kan? Duit daripada kita dapat. Kita orang kata lebih kurang, saya ingat dalam waktu dapat selit gaji kurang dalam 25,000 kot dengan allowance semua. 5,000. Macam kami parti ni, hari pertama dapat gaji 15,000 tu habis dah. Kepada PAS pusat 4,000, kepada PAS kawasan macam saya sendiri kan 1,000, kemudian pusat khidmat allowance sebagai 6,500 sebagainya tu habis tu 16,000, tinggal 10,000 tu itulah untuk nak orang kata nak jamu, nak makan di kedai kan. Kebetulan melak macam tempat saya ni, orang kematian ni setiap hari 2 orang tak kurang, kadang-kadang 5 orang.
itu dah allocate dah 3,000 4,000 kena dah. Kosong RM50. Kan? Kena apa nama apa? Itu hak orang tak masuk lagi hak NGO, sekolah minta. Sekolah minta agak masuk sekolah tak boleh. Kita bagilah bagi kadar kemampuan mereka faham lah. Kan? Bagi kadar kemampuan. Setiap minggu saya ingat saya orang kata tak kurang lah 6 hingga kadang-kadang sampai 10,000 ada. Kita terpaksa belanja sebulan maksudnya. Bulan 6 hingga 10,000 bulan. Teletel lain dah kita nak buat. Pinjaman bank sekarang tak ada lah, dengan keluarga tu ada lagi lah. Kawan-kawan keluarga tu ada. Tak ada lagi, tak apa pekat itu lagi. Biar orang faham lah, maksud dia rakyat faham apa yang berlaku. Rakyat pun dia nak kita duduk dengan dia. Kita tak boleh bagi benda, tadi boleh bagi bahasa je dia lah. Dia faham, kita bagi sikit pun dia tahu kita tak ada apa. Itu tak libatkan kewangan parti. Kita ada lain, kita parti tadi kita ada yang dibuat oleh Susagun apa infak istiqamah yang kita dapat lebih kurang hampir dekat 100,000 lebih sebulan. Itu 14,000 peserta kan tekan kempen lah. Kemudian daripada apa Smart Eye kad tu kita buat yang terbaru pula Go Green, kad yang kita isi minyak dia akan beri kepada kita. Itulah kita duit kita miskin tapi kita ada kekuatan ahli, kekuatan semangat ahli, itulah yang menjadi kekuatan kepada kita untuk nak membantu kewangan parti. Saya baru-baru saya pernah pergi, saya dah sampai Kota Baru. Sekarang saya kawasan kata yang tadi ditakdirkan sebagai negeri yang miskin. Saya dengar lah. Macam mana kata? Saya selalu dengar kat media kata tadi negeri miskin. Tapi bila sampai sana, bila saya tengok memanglah orang kita tak besar macam saya tak faham. Bila saya tengok miskin, saya tak tengok tak ramai pula yang berbeza dengan apa yang apa kan. Sebenarnya macam mana tak ada miskin sebenarnya. Sebab tu di Kelantan ni orang panggil negeri dia miskin, rakyat dia kaya. Dan kedua ni rakyat dia ni independent dalam bekerja. Orang kata semangat entrepreneur tu hebat. Kadang-kadang pengalaman saya pun tengok waktu saya belajar dan saya mengajar budak-budak universiti tu, budak-budak Kelantan ni banyakkan waktu duk belajar dia dah berniaga dah. Niaga kecil-kecilan. Ini otak dia ni, otak Kelantan ni otak. Orang kata tak sebab tu Ar-Rahnu cukup laku di Kelantan. Dia boleh letak harga emas dia pagi ni, dia dapat modal, dia berjual, kan tebus balik. Itu orang Kelantan yang punya tu. Dan yang kedua ni kita tengok kalau di sana kita tengok bangunan-bangunan hak besar-besar tinggi ni milikkan ialah di kalangan orang-orang Melayu dalam tu. Kapal terbang kalau kita cakap walk in ni jarang dapat lah. Ada tapi jarang, payah nak walk in, memang penuh. Bas pembangunan ni di segi ekonomi, perjalanan ekonomi yang ada di Kelantan. Teman-teman apabila orang buat cerita-cerita bab miskin Kelantan ni, jadi orang Kelantan ni makin marah react. Dia tahu apa yang berlaku di bawah di sana. Yang keduanya, kita tak boleh nak tengok perbezaan di Selangor. Siapa pemerintah pun itulah dia dari segi kata ekonomi dia. Dulu UMNO pun memerintah di Selangor, sama juga. Lambungan terbang duduk di Selangor, Port Kelang duduk di Selangor. Jadi tak adil lah nak beza antara Selangor dengan Kelantan. You tak boleh compare antara apple dengan orange. You nak compare-nya mesti apple dengan apple, baru boleh. Kau nak compare dengan Singapura ke ataupun dengan Johor ke, boleh lah. Negeri yang kita tengok, mana-mana negeri, mana siapa merintah di Kelantan pun macam itulah perjalanan dari segi ekonomi dia. Kerana di sana tidak ada, kalau kita nak invest pun kita kena fikir dia jauh daripada pelabuhan, jalan rayanya jauh, airport bukan airport international semua. Jadi sebab tu benda perkiraan di Selangor, Penang boleh, pasal tempat tu tempat sudah ada cukup untuk boleh kita cakap tentang soal ekonomi, soal pelabur nak datang, orang nak berniaga. Itu asas yang mereka tengok. Tapi Kelantan kita boleh buatlah bentuk-bentuk yang lain yang boleh lakukan dalam konteks pertanian dan sebagainya tadi. Ya.
pertanian hasil bumi. Sebab tu kalau kita nak kata bak air dan sebagainya, kamu kena berlaku adil juga lah. Air tak bagilah macam orang dapat kepada negeri lain bagi. Untuk dari segi bajet untuk nak paip-paip air sebagainya. Itu saja. Kita beri keadilan. Sebab tu kadang-kadang konsep federalisme ni kadang bila kita bercakap tak kena. Sebab tu apabila kerajaan madani sepatutnya dia reform lah, diislahkan. Jangan ikut pattern copy and paste zaman sebelum tu. Zaman UMNO BN dulu kan. Jangan ikut tu, kamu bila cakap tentang madani awak kena buat reform. Berikan hak yang benar. Kerana kena ingat hasil di Kelantan tu awak balik ke Kuala Lumpur. Kerajaan Kelantannya ada dapat cukai pintu, cukai tanah. Kan? Saja. Road tax orang Kelantan beli kereta besar-besar, Kuala Lumpur ambil. Speed trap, polis, orang Kuala Lumpur ambil. Cukai dekat custom dekat dengan pekalan kubu Warta Panjang, Kelantan ambil. Tak adil lah apabila you nak cakap. Lepas tu cakap tentang konsep federalisme ni tak kena. Patutnya bila ni sebabkan hari ni orang marah. Antara faktor orang marah dengan kerajaan dengan pimpinan PMX ni pasal dia bercakap sebelum jadi Perdana Menteri lain dengan bercakap waktu sekarang. Buat tu lain. Akhirnya itulah akibatnya. Dia bermula dengan tidak baik. Akhirnya jadi benda tu. Jadi jangan marahlah apabila betul. Rakyat makin cerdik. Rakyat rekod balik bukan fitnah. Apa dia rekod apa yang kau buat dulu hari ni lain. Kan? Aku betul lah. Okey. Okey, terima kasih semua. Saya ingat saya jawab soalan semua tu.